Assalamualaikum, salam hamba hulur tanda ingatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Aish Iskandar bin Kamaluddin, pemegang nombor metrik C23A1044. Hari ini saya akan membentangkan tugasan bagi kursus SCH 3273 iaitu mitologi yang bertajuk Analisis Hikayat Malim Deman berdasarkan teori Joseph Campbell dan Vladimir Propp. Jadi sebagai mukadimah untuk kita memahami subjek ini, cerita rakyat secara umumnya ialah kisah-kisah lama buatan masyarakat dahulu yang disampaikan dari satu generasi ke generasi secara lisan. Ia bukan sekadar dongeng kosong, sebaliknya ia bertindak sebagai wahana penting untuk menyampaikan didaktik, pengajaran moral serta merakamkan cerminan nilai sosio-kultural serta sistem kepercayaan masyarakat pada zaman tersebut. Seterusnya, teks pilihan kajian saya iaitu Hikayat Malim Deman merupakan sebuah contoh terbaik bagi genre cerita penghibur lara Melayu tradisional. Naskah ini mengisahkan tentang pengembaraan dan evolusi seorang wira dalam mencari cinta, melakukan kesilapan, menempuh ujian sehinggalah terpaksa berjuang ke alam gaib demi menuntut semula isterinya iaitu puteri bongsu. Justifikasi atau kepentingan utama mengapa kajian ini dilakukan adalah untuk menolak tanggapan bahawa sastra rakyat tempatan kita bersifat ringkas atau tidak berstruktur. Sebaliknya, melalui kajian ini, saya ingin membuktikan bahawa teks naratif klasik Melayu mempunyai satu sistem pembinaan plot yang sangat mantap, dinamik, kompleks dan sebenarnya setaraf dengan naratif epik antarabangsa yang lain. Oleh yang sedemikian, bagi membedah dan membongkar struktur tekstual ini secara saintifik, saya telah mengombinasikan dua kerangka teori utama dari barat. Pertama ialah teori monomitos atau hero's journey oleh Joseph Campbell yang digunakan khusus untuk meneliti fasa transformasi batin, kematangan dan psikologi watak Malim Deman daripada seorang putera raja yang leka kepada seorang wira sejati. Kedua pula ialah teori fungsi naratif oleh Vladimir Propp bagi membantu saya memperincikan setiap rantaian aksi fizikal watak secara kronologi berdasarkan fungsi-fungsi struktur teks yang tersusun. Okey, seterusnya mari kita lihat kepada aplikasi teori yang pertama iaitu teori Joseph Campbell. Teori ini menekankan perjalanan wira melalui 3 tahap utama yang melambangkan kematangan batin watak Malim Deman. Tahap pertama ialah departure ataupun pemergian. Di fasa ini, Malim Deman digambarkan meninggalkan istana atau dunia biasa miliknya selepas bermimpi tentang seorang bidadari. Tindakan ini menandakan titik mula keberanian wira untuk keluar menggembara demi mencari makna hidup yang lebih tinggi. Tahap kedua pula ialah initiation ataupun ujian. Hal ini boleh dilihat di mana beliau berjaya melalui pelbagai bentuk ujian termasuklah menempuh hutan belantara yang luas, mengatur strategi mendapatkan selendang bidadari dan akhirnya mendaki ke alam kayangan untuk menuntut semula keluarganya. Tahap ketiga pula ialah return ataupun kepulangan. Pada fasa akhir ini, Malim Deman pulang semula ke bumi bukan lagi sebagai pemuda yang leka tetapi sebagai pemenang atau wira yang matang bersama isteri dan anaknya. Seterusnya, beliau menerajui dan memerintah kerajaan dengan penuh hikmah. Okey, bagi memperincikan bagaimana plot dan aksi watak digerakkan di dalam teks, saya mengaplikasikan teori Vladimir Propp yang menumpukan pada fungsi-fungsi naratif yang digerakkan oleh watak dalam membentuk jalan cerita. Terdapat 10 fungsi naratif yang dikesan dari awal konflik sehinggalah ke penutup hikayat. Yang pertama, melalui teori Vladimir Propp adalah absentation, iaitu ketiadaan. Plot ini bermula apabila Malim Deman bertindak meninggalkan istana dan ibu bapanya untuk keluar berantau. Yang kedua pula adalah interdiction, iaitu larangan, yang di mana kita dapat lihat
Di dalam cerita tersebut, wujudnya sempadan atau larangan hukum alam yang memisahkan antara dunia manusia dengan makhluk gaib. Yang ketiga pula ialah violation, iaitu pelanggaran. Malim Deman melanggar larangan tersebut dengan bertindak menghendap dan mencuri selendang puteri bongsu di berdekatan kolam mandi itu. Yang keempat pula adalah villainy, iaitu kejahatan. Di dalam cerita tersebut, kita dapat lihat di mana kesan daripada pelanggaran tersebut tercetusnya konflik di mana puteri bongsu membawa anak mereka terbang pulang ke kayangan lalu mencetuskan kehilangan dalam keluarga. Jadi disitulah yang di mana kita menyebutkan ia sebagai kejahatan. Jadi seterusnya adalah kelima, iaitu mediation, permulaan sesebuah konflik. Malim Deman mengalami penderitaan batin yang mendalam akibat kehilangan tersebut lalu mula merancang pencarian. Dari situ kita dapat lihat di mana bermulanya satu konflik di mana Malim Deman merasakan satu kehilangan. Seterusnya adalah yang keenam pula, iaitu departure ataupun pengembaraan. Hal ini dapat dilihat di mana Malim Deman memulakan pengembaraan fasa kedua yang lebih mencabar untuk menembus sempadan ke alam gaib ataupun kayangan. Yang ketujuh pula adalah struggle, iaitu pertarungan. Di alam kayangan, Malim Deman menempuh pelbagai ujian fizikal dan cabaran yang sukar setibanya di sana. Yang ke-8 pula adalah victory ataupun kemenangan. Malim Deman mencapai kemenangan selepas berjaya menyelesaikan segala syarat ujian dengan adil. Yang ke-9 pula adalah return, iaitu kepulangan. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa Malim Deman, iaitu seorang wira, memulakan proses kepulangan dengan turun semula dari kayangan menuju ke bumi. Yang terakhir pula adalah reward, iaitu ganjaran. Hal ini dapat dilihat di mana cerita itu ditutup dengan ganjaran yang berupa perkahwinan dan penyatuan semula keluarga yang bahagia di alam nyata. Sebagai kesimpulan, analisis terhadap hikayat Malim Deman ini membuktikan bahawa struktur naratif cerita pelipur lara Melayu mempunyai sistem plot yang sangat kukuh, tersusun dan bersifat universal. Walaupun hikayat ini lahir dalam masyarakat tradisional Melayu, jalan ceritanya masih relevan untuk dianalisis menggunakan teori naratif moden kerana memiliki pola perjalanan wira yang jelas dan teratur. Melalui lensa teori Joseph Campbell, kita dapat melihat transformasi watak Malim Deman daripada seorang putera raja yang leka bergantung kepada kemewahan dan kurang bertanggungjawab kepada seorang wira sejati yang sanggup menghadapi pelbagai cabaran demi mendapatkan semula kebahagiaan dan maruah dirinya. Perjalanan ini menunjukkan proses kematangan diri yang menjadi inti penting dalam konsep hero's journey. Selain itu, pendekatan Vladimir Propp pula berjaya memperincikan setiap rantaian aksi dan fungsi watak dalam hikayat ini secara lebih sistematik. Teori ini membantu kita memahami bagaimana setiap peristiwa dalam cerita mempunyai fungsi tertentu yang saling berkaitan untuk menggerakkan plot hingga mencapai peleraian. Hal ini membuktikan bahawa karya sastra tradisional Melayu sebenarnya dibina dengan teknik penceritaan yang tersusun dan bukan sekadar cerita rakyat biasa. Penggabungan kedua-dua teori ini memperlihatkan bahawa mitos dan cerita pelipur lara tempatan bukan sekadar hiburan rakyat semata-mata, tapi merupakan sebuah hazanah sastra yang kaya dengan nilai budaya, moral dan falsafah kehidupan. Hikayat ini juga mengangkat nilai tanggungjawab, keberanian, kesetiaan dan pengorbanan yang masih relevan dalam kehidupan masyarakat hari ini. Oleh itu, karya sastra tradisional seperti hikayat Malim Deman wajar terus dipelihara, dikaji dan dihargai kerana menjadi cerminan pemikiran serta kebijaksanaan masyarakat Melayu terdahulu. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih.